Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 22 November 2023 bersama saya Nusyaha Mama Amin. Persidangan Dewan Rakyat menjadi gamat seketika apabila beberapa ahli parlimen daripada kedua-dua pihak mula berpalas pantun. Detik singkat itu tercetus apabila ahli parlimen Lumut, Nordin Ahmad Ismail, bangun untuk bertanyakan soalan kepada Menteri Pertahanan. Terima kasih Tuan Cik Yang Dipertua. Ada hati nak tambah isteri. Tambah isteri nombor 2. Assalamualaikum YB Menteri. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan Nordin itu bagaimanapun mengundang rasa tidak puas hati Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh yang berpendapat ia mungkin menyinggung keluarga Nordin. Yoh juga bukan satu-satunya ahli parlimen kerajaan yang mengkritik Nordin yang merupakan seorang pesara pegawai tentera laut. Beberapa ahli parlimen lain kedengaran menegurnya sejurus selepas Nordin membacakan pantunan itu termasuk seorang wakil rakyat wanita. Dalam respon kepada Yoh, Nordin memberitahu Malaysia Kini bahawa pantunnya yang bertemakan poligami dibuat secara berseluruh. Tambah Nordin, keluarga amat mengenalinya sebagai suami serta bapa yang prihatin dan mereka juga faham bahawa dia suka bergurau senda. Azmin Ali telah menolak pemberian kenderaan dari Kerajaan Negeri Selangor yang diberikan kepadanya sebagai Ketua Pembangkang. Sebaliknya, Azmin berkata beberapa keperluan bagi pejabat Ketua Pembangkang termasuk mesin pencetak dan komputer adalah lebih penting dari itu. Menurut Azmin, kemudahan itu lebih sesuai untuk berfungsi sebagai semak dan imbang yang akan dimainkan oleh pihaknya selaku pembangkang yang kini berjumlah 22 orang. Saya berterima kasih kepada Datuk Menteri Besar kerana dia telah menyediakan sebuah kenderaan baru untuk Ketua Pembangkang. Ya? Tidak Camry saja, bukan Mercedes, Camry saja. Tidak. Sama. Saya ucapkan terima kasih, tetapi bagi saya itu bukan yang kita berikan keutamaan. Saya telah membuat keputusan untuk tidak menerima kenderaan Ketua Pembangkang dan saya telah menyerahkan balik kepada kerajaan negeri. Apa yang saya perlukan ialah kemudahan-kemudahan di pejabat Ketua Pembangkang seperti photostat machine, seperti printers, komputer, kerana ini dapat membantu ahli-ahli Dewan Negeri untuk berfungsi dengan lebih efektif sebagai blok semak dan imbang. Selain keperluan pejabat Ketua Pembangkang, Azmin turut membangkitkan agar kerajaan negeri menyediakan peruntukan bagi melantik penyelidik bagi membantu ADUN mendapatkan data dan fakta tepat. Yang keduanya, saya kira yang diperlukan oleh Dewan Negeri Selangor ialah researchers yang dapat membantu ahli-ahli Dewan Negeri ini. Kerana sebahagian besar daripada ahli Dewan Negeri ini adalah ahli-ahli Dewan Negeri yang baru dipilih. Sama ada di belah kerajaan maupun di belah pembangkang. Ada baiknya Dewan diberikan sokongan dengan peruntukan yang lebih supaya kita dapat melantik researchers yang lebih ramai untuk membantu ahli-ahli Dewan Negeri melakukan kajian-kajian supaya perbahasan mereka ini dapat dimanfaatkan oleh Dewan Negeri dan kerajaan negeri juga dapat memberikan bantuan bagi memastikan perbahasan dan perbincangan kita berasaskan kepada data, statistik, fakta yang membantu kerajaan negeri untuk membangunkan negeri yang kita sayangi bersama ini. Terima kasih Tuan Pengerusi. Baik, berita seterusnya. Fadlina Siddiq memberi ahli parlimen Jasin Zulkifli Ismail dan Harakah Daily selama 48 jam untuk membayar ganti rugi RM500,000 atas dakwaan fitnah. Ia adalah tuduhan Menteri Pendidikan dan Kementerian Terbabit melarang sekolah di seluruh negara agar tidak bertakbir dan membaca kunut nasilah semasa Minggu Solidariti Palestin. Ahli Parlimen PKR Nibong Tebal itu mengemukakan tuntutan ini kepada Ahli Parlimen PAS dan lidah rasmi parti itu pada surat peguam berhubung artikel Harakah Daily bertajuk Ajaran Siapa Tak Boleh Takbir di Sekolah yang diterbitkan pada 6 November lalu. Menurut surat guaman bertarikh 21 November itu, Fadlina berkata dakwaan artikel itu tidak benar dan menegaskan artikel itu membayangkan dia telah menyimpang daripada akidah Islam, tidak jujur dan merosakkan nama baiknya sebagai Menteri Pendidikan.
Selain ganti rugi RM500,000, Fadlina memberi tempoh 48 jam untuk Zulkifli dan Harakah Daily menurunkan artikel dalam talian itu dan membuat permohonan maaf tanpa syarat kepadanya. Fadlina juga menuntut aku janji bertulis daripada Zulkifli dan Harakah Daily untuk berikrar tidak mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah serta menanggung semua kos guamannya. Pasukan guaman Fadlina juga menyatakan bahawa kegagalan kedua-dua pihak untuk mematuhi tuntutan anak guam mereka akan menyebabkan tindakan undang-undang dimulakan di mahkamah tanpa notis lanjut kepada mereka. Jika dihubungi Malaysia Kini, seorang anggota pasukan peguam Fadlina mengesahkan surat tuntutan tersebut. Malaysia Kini cuba menghubungi peguam yang mewakili Zulkifli dan Harakah berhubung tuntutan menteri berkenaan. Individu yang digelar sebagai Mr. H oleh seorang kaki tangan Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM akan memberi keterangan kepada pihak berkuasa hari ini. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein yang mengesahkan hal itu berkata, Mr. H akan memberi keterangan di Balai Polis Presin 11 Putrajaya kira-kira jam 5.30 petang ini. Sementara itu ditanya mengenai perkembangan berkaitan kes tersebut, Razarudin menjelaskan setakat ini polis belum menerima sebarang laporan daripada pegawai JKOM yang terlibat iaitu Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani. Abdul Wahab merupakan pegawai JKOM yang memperkenalkan nama Mr. H semasa mengadakan sidang media di Kuala Lumpur pada 17 November lalu. Identitinya kemudian didedahkan kepada polis oleh bekas Ketua Pengarah JKOM Muhammad Agus Yusof susulan dipanggil polis untuk proses rakaman percakapan. Nama Agus dan Abdul Wahab menjadi perhatian ramai selepas rakaman sembang berbau lucah tular. Bagaimanapun mereka kemudian muncul pada sidang media bersama dan menafikan terlibat dalam perbualan lucah, sebaliknya mendakwa apa yang terjadi merupakan konspirasi Mr. H. Mereka juga mendakwa video tersebut merupakan sesuatu yang telah dirancang dan disunting. Menurut Razarudin lagi, setakat ini polis sudah mengambil keterangan daripada 3 individu dan beberapa saksi lain akan dipanggil dalam tempoh terdekat bagi membantu siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wajan mempersoal sikap membisu Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai skandal dalaman membabitkan 2 kaki tangan JKOM. Menurut Wan Saiful, ia kerana agensi tersebut merupakan satu daripada agensi yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Seterusnya, dalam hal yang sama mengenai komuniti Warani ini, saya nak tanya juga, adakah wujud pertindanan dari segi peranannya dengan JKOM yang diletakkan di bawah JPM, di bawah Jabatan Perdana Menteri? Kenapa tidak pihak kementerian hanya mengambil alih JKOM yang setelah pun ada di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dioperasikan di bawah KKD supaya kita boleh menjimatkan perbelanjaan kita? Ini adalah satu perkara yang lebih efisien dan lebih efektif bagi saya. Dan kita lihat juga bahawa sebenarnya JKOM ini dari segi peranannya, saya rasa ada kegagalan yang berlaku, yang mana salah laku ataupun dakwaan salah laku di peringkat JKOM yang kita sekarang ni kita kenali sebagai skandal ANW ni, sehingga hari ini Perdana Menteri yang melantik Ketua Pengarah tidak memberikan komen. Kalau Perdana Menteri part-time kita tak boleh menjalankan tugas tentang JKOM, saya mencadangkan ambil alih JKOM letak di bawah KKD sebab itu lebih menjimatkan, mungkin lebih efektif peranannya. Sementara itu, seorang ahli Parlimen Pakatan Harapan tampil mempersoalkan tindakan kerajaan yang membenarkan sebuah syarikat telekomunikasi beroperasi secara tunggal ataupun pegangan sepenuhnya. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mendakwa syarikat penyedia jalur lebar Starlink dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya di negara ini tanpa pembabitan syarikat tempatan yang mungkin mengancam keselamatan data. Saya inginkan penjelasan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa kita dimaklumkan bahawa syarikat Elon Musk yang bernama Starlink telah diberi keistimewaan special exemption untuk beroperasi di Malaysia dengan 100% equity mereka. Maknanya tidak ada penyertaan daripada syarikat Malaysia sendiri. Maknanya ini special exemption, 100% equity asing di negara kita. Adakah benar, Yang Berhormat Menteri, special exemption ini telah diberi kepada syarikat Starlink milik Elon Musk ini yang bernama sekarang Starlink Internet Services Malaysia Sdn Bhd telah mendapat lesen yang diberi
lesen yang diberi iaitu dengan izin Network Facilities and Services Provider NFP/NSP. Lesen ini dimaklumkan telah diberi pada 17 Julai tahun ini dan berkuat kuasa selama 10 tahun. Adakah fakta ini benar? Saya teruskan, iaitu saya bimbang dengan penguasaan 100% syarikat asing ini. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, selain daripada syarikat Starlink, adakah lain-lain syarikat asing telah dibagi lesen dengan begitu mudah di negara kita ini? Sedangkan kita TV bernama kita hanya beroperasi setakat negara kita ini. Tetapi kita benarkan ruang angkasa, segala gelombang internet ini dikuasai oleh syarikat asing. Tak bimbang ke tentang masa depan negara kita ini, iaitu penjajahan bentuk baru, penjajahan penguasaan internet ini? Mengapa begitu mudah? Saya nak tanya, siapa yang bagi lesen ini? Kementerian yang mana? Ini bukan soal main-main ini. Bagi 100%. Ini tentu bercanggah dengan dasar ekonomi negara. Dulu kita tak benarkan syarikat asing menguasai 100%. Kita bagi mesti ada syarikat tempatan 30% atau sebagainya. Sejak bila ini 100% ini dibenarkan di negara kita ini kepada syarikat asing? Ini soalan ini relevan dan kita tidak mahu kerana kita nak mengejar pelaburan asing, kita dedah, kita buka negara kita seluas-luasnya, angkasa dan bumi kita ini boleh dibuat sesuka hati oleh syarikat-syarikat asing. Saya minta jawapan daripada Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih. Baik, sementara itu timbul spekulasi mengatakan Ahmad Suad Hamidi akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan menyerahkan jawatan itu kepada bekas Naib Presiden Hishamuddin Hussein untuk memangku. Kabar angin itu pertama kali dilontarkan oleh Raja Petra Kamarudin di laman media sosialnya. Raja Petra menerusi hantaran di Twitter mendakwa Zahid akan melepaskan jawatan kerana masalah kesihatan. Bagaimanapun, ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam membidas spekulasi tersebut sebagai tidak benar dan menegaskan Zahid akan kembali bertugas pada bila-bila masa selepas menjalani pembedahan. Lokman dalam satu hantaran di Facebook turut mempersoalkan dakwaan penulis blog Raja Petra yang mengatakan Hishamuddin akan menjadi pemangku Presiden UMNO. Menurut Lokman, dalam organisasi politik apabila Presiden meletak jawatan, yang akan memangku ialah timbalannya dan seterusnya naik Presiden parti jika timbalan juga meletak jawatan. Tambahnya, jika kesemua barisan ahli MKT turut hilang sekalipun, Hishamuddin tidak akan dapat memangku jawatan Presiden kerana keahliannya sudah digantung selama 6 tahun. Sebelum ini, anak perempuan Zahid, Nurul Hidayah, memaklumkan keadaan kesihatan Timbalan Perdana Menteri semakin baik selepas selesai menjalani satu pembedahan pada minggu lalu. Dalam pada itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mempertahankan keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memegang portfolio kedua sebagai Menteri Kewangan. Rafizi berkata Anwar adalah orang terbaik untuk menerajui Kementerian Kewangan kerana sebagai Perdana Menteri, dia juga boleh memastikan projek perolehan kerajaan benar-benar telus. Pandangan saya, Pak Guh, itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu, dan urusan dari segi tata kelola. Kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. Ya. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan ubah manifesto seperti yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan Yang di-Pertua, kalau contohnya hebatlah Menteri. Sama ada Senator Menteri MITI menjadi Menteri Kewangan.
kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan Pak Agust dia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan dengarlah. Puan Yang di-Pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas, Menteri. Rafizi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin yang mahu menteri menyatakan sama ada dia bersetuju Anwar harus menyerahkan portfolio Menteri Kewangan kepada menteri lain. Bekas Perdana Menteri itu dalam soalannya mendakwa rakyat dan penganalisis tidak yakin dengan keupayaan Anwar untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Menjawab soalan itu, Rafizi menasihatkan pembangkang agar tidak menunggang nama rakyat jika tidak bersetuju dengan usaha kerajaan melaksanakan pemulihan ekonomi negara ketika ini. Dan saya nak tutup begini, Puan Yang di-Pertua. Saya nak tutup begini. Dekat mana Paguh yang kata ekonomi tidak pulih? Saya nak tanya balik kepada Paguh. Semasa Paguh dan Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan, pernahkah ada 3 suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku? Pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU yang banyak. kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam 3 suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah. Kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini. Pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Paguh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan, sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih, termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau Paguh dan Perikatan Nasional tak yakin, tak apa. Tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap Menteri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.